Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Wan dan juga kepada rakan-rakan sekelas saya yang lain dan juga dikasihi. Hari ini saya ingin mempersembahkan ABM saya berdasarkan tema yang telah diberikan kepada kami, iaitu perluasan kuasa British di negeri Perak. Sejurusnya, saya telah mencipta sebuah ABM iaitu peta interaktif yang bertujuan untuk membantu murid-murid lebih menghayati sejarah tentang apa yang berlaku di Perak dan tuntutan kepada peristiwa perluasan kuasa British di Perak. Dan sekarang saya ingin mempersembahkan ABM saya kepada anda semua. Baiklah, ABM yang saya telah mencipta ini dinamakan peta interaktif kerana ia adalah berpandukan sebuah peta negeri Perak di mana terdapat beberapa gambar-gambar yang menunjukkan peristiwa atau peristiwa bersejarah ataupun individu-individu berkepentingan tinggi dalam sejarah perluasan kuasa British di Perak. Seperti contohnya di sini, di mana ia menunjukkan beberapa orang Cina sedang berada dalam keadaan bergaduh, dan ini memang menunjukkan berlakunya perang larut di Perak, di mana terdapat perbalahan antara kongsi-kongsi gelap Gihin dan Haisan yang telah mencipta suatu suasana konflik di Perak dan seterusnya telah meningkatkan ketegangan di negeri Perak yang telah mempelawa orang British untuk menjalankan dasar masuk campur dalam negeri Perak. Dan juga terdapat beberapa lokasi berkepentingan tinggi juga, seperti di sini misalnya, yang menunjukkan sebuah manor yang dibina dalam seni bina British. Jadi ini merupakan tempat tinggal ataupun kediaman rasmi residen yang rasmi sewaktu penjajahan British di negeri Perak. Secara ringkasnya, saya mencipta ABM ini mengambil kepentingan bahawa saya ingin menjadikan murid-murid lebih interaktif dalam proses pembelajaran dan pengajaran mereka. Oleh itu, anda mungkin telah melihat di mana saya mempunyai beberapa ruangan-ruangan yang telah dibina menggunakan kertas hijau ini. Jadi tujuannya adalah untuk menggunakan cik kertas ini, cik kertas merah jambu ini, di mana mereka pelajar-pelajar yang mungkin boleh dibahagikan kepada kumpulan ataupun begitu saja, ataupun mereka hanya dibiarkan begitu saja dan mereka akan dipilih untuk menjawab oleh seorang fasilitator ataupun guru. Jadi dalam kes ini, saya lah fasilitator dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini, dan mereka akan menggunakan cik-cik kertas ini dan mereka akan masukkan kertas yang sesuai dalam untuk setiap gambar yang telah ditujukan ini, dan mereka akan memberi jawapan berdasarkan lokasi yang tertera dalam peta itu. Dan ini dapat memberikan mereka pendapat yang benar tentang apa yang mereka perlu menjawab. Jadi contohnya, sekarang saya sebagai seorang pelajar telah diajukan untuk meletakkan jawapan untuk gambar ini. Jadi yang ini jelas merupakan peristiwa Sultan Abdullah dan juga orang-orang berkepentingan lain menandatangani Perjanjian Pangkor 1874. Jadi saya sebagai pelajar hanya akan masukkan slip kertas ini saja. Dan juga mungkin saya akan memberikan sedikit penjelasan apakah peristiwa Perjanjian Pangkor itu dan bagaimana ia telah membawa kepada penguasaan British. Pihak pelajar akan mengulangi proses ini sehinggalah semua ruangan jawapan ini telah diisi dengan benar. Baiklah, itu saja. Marilah kita bergerak dan melihat bagaimana ABM ini boleh digunakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Terima kasih. Baiklah semua, sekarang kami akan menggunakan peta interaktif ini untuk mengajar dua pelajar di sini sedikit sebanyak tentang peristiwa perluasan kuasa British di Perak. Jadi dua pelajar ini, iaitu Avinis dan juga Iqbal, akan meletakkan jawapan yang betul dalam ruangan yang telah disediakan, dan dengan menggunakan maklumat iaitu gambar yang telah diberi dan juga lokasi, mereka akan meletakkan jawapan yang betul. Jadi Avinis,
kamu mulalah dahulu dengan memberi 2 buah jawapan untuk ruangan ini. Ruangan ini di satu dengan baiklah, Raja Abdullah dan juga Sir Andrew Clark. Baiklah Iqbal, sekarang giliran kamu pula. Jadi tengoklah bahagian ini dalam peta tu kan. Sekarang kamu jawab soalan ini pula. Tengok gambar ni dengan baik. Okey, baik. Okey Avinis, ya cikgu. sekarang kita beralih ke typing. Okey, jadi lihat Typing. gambar ini dengan betul. Nampak macam rumah cikgu. Rumah, wah. Rumah macam ni lah, paling sesuai. Okey, baik. Sekarang Iqbal pula. Okey, lihat gambar ni dengan betul. Kan orang berperang semua ni. Pilih jawapan yang betul. Aku di Larut ni. Larut. Jadi peran larut ni untuk pelajar-pelajar yang tak tahu, peran larut ni merupakan sebuah konflik yang mempunyai 4 siri. Dan ini telah banyak menyumbang terhadap konflik dan juga ketidakstabilan politik di Perak. Dan ini telah juga membuka peluang kepada pihak British untuk menguasai sistem politik dan kemudiannya menjajah negeri Perak. Baiklah, sekarang tengok 2 pihak yang berlainan ini kan, mereka bermusuh, pun saling bermusuh. Jadi Avi, pilih jawapan yang sesuai ni. Ni yang diorang buat pedang tu kan? Ya. Saya tahu cikgu, saya tahu. Okey cikgu. Jadi dua-dua pihak ni, Gihin dan Haisan, mereka ini actually merupakan 2 kumpulan kongsi gelap Hakka yang mereka ni berasal dari China. So asalnya bila perdagangan di negeri-negeri selat itu mula berkembang dan juga pedagang-pedagang melihat bahawa memang ada peluang untuk industri dalam negeri Perak itu, khususnya industri biji timah, melumba biji timah itu berkembang, maka banyaklah orang Cina seperti pelumbung-pelumbung ini, mereka datang ke negeri Perak untuk mengusahakan industri ini. Dalam proses ini, dua-dua kongsi gelap ini telah mengembangkan pengaruh mereka dalam perdagangan dan juga perlumbungan biji timah. Okey, baik. Sekarang Iqbal je. Iqbal, mari. Tengok gambar ni sesuai. Lepas tu letak jawapan yang betul juga. Macam lembah. Okey, baik. Jadi Lembah Kintan ni seperti kita semua tahulah, dia tu merupakan wilayah pertengahan, merupakan epicenter untuk industri perlumbungan biji timah ini. Memang sewaktu tu memang kita di negeri Perak itu menjadi sangat kaya akibat perdagangan ini. Okey, yang terakhir, wah nampak macam seorang ni yang kena bunuh ni. Okey, pembunuhan J.W.W. Birch. Kita semua tahu kan, kita semua arif dengan sejarah ni, tapi pembunuhan J.W.W. Birch ini berlaku sebab J.W.W. Birch ini seperti kita tahu tu, dengan perjanjian Pangkor, J.W.W. Birch telah mengambil alih kuasa politik, di mana Sultan itu memang pemerintah tetapi kuasa sebenarnya terletak dalam tangan residen British. Jadi residen British ini telah mencabuli beberapa adat seperti yang masuk campur dalam adat dan resam orang Melayu seperti pemilikan hamba tu. Itu merupakan sesuatu yang amat integral. Lepas tu beliau juga berlaku kejam dalam membakar rumah seorang pembesar dan juga banyak perkara lagi. Baiklah, pelajar-pelajar, terima kasih kerana mengambil bahagian. Saya harap anda semua dapat mempelajari sedikit sebanyak tentang peluasan kuasa British di negeri Perak. Okay, terima kasih. Terima kasih cikgu.